ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama menggunakan solat waktu subuh pada pagi ini dan akan meneruskan perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan muka surat 75. Ini kita masuk tajuk anak dan harta benda adakah menjadi punca kebahagiaan. Walaupun demikian, perlulah kita ketahui bahawa harta itu diperlukan dalam kehidupan ini, bahkan menjadi pokok dalam memenuhi berbagai keperluan hidup. Tetapi kita tidak bolehlah menganggap bahawa kebahagiaan itu terletak dalam kekayaan, dan harta bukanlah satu-satunya kunci kebahagiaan. Kalau begitu, adakah kebahagiaan kerana mempunyai anak? Memang anak-anak itu merupakan bunga kehidupan, perhiasan dunia dan tumpuan harapan masa depan. Tetapi tidak sedikit jumlahnya anak-anak yang mendatangkan bencana kepada ibu bapanya, membalas kasih sayang dengan kederhakaan. Air susu dibalas dengan air tuba, iaitu racun. Bahkan tidak sedikit pula bapa yang dibunuh oleh anaknya sendiri kerana lobanya untuk memperoleh kekayaan besar dengan cepat dari harta pusaka ayahnya. Baik, ada dua perkara yang dibawa di sini oleh Dr. Suqardawi, iaitu yang pertama, adakah harta menjanjikan kebahagiaan bagi manusia? Dr. Suqardawi mengatakan bahawa tidak nafikan bahawa hidup di dunia ini perlu kepada harta. Semua orang nak harta, semua orang kumpul harta, tak kira sama ada banyak ataupun sedikit. Tapi manusia memikirkan untuk memiliki harta. Tetapi tidaklah boleh menganggap bahawa dengan memiliki kekayaan ataupun harta yang banyak, seseorang itu dijamin kebahagiaannya. Orang yang banyak harta, banyak duit, banyak aset, banyak saham, adakah mereka secara mutlak dia bahagia? Tentulah jawapannya tidak. Ya. Sebab harta-harta ini kadang-kadang menyusahkan kita, bahkan menyebabkan lagi tak bahagia. Nak jaga harta bukan senang. Ya, nak jaga harta, nak jaga aset bukan satu perkara yang mudah. Bahkan kadang-kadang risau, khawatir, takut harta itu dirampas ataupun dimiliki oleh orang lain dengan cara paksaan ataupun dengan cara undang-undang. Maka sesiapa yang beranggapan bahawa dengan memiliki harta yang banyak itu menjanjikan kebahagiaan, maka itu adalah satu kesilapan. Yang kedua, adakah dengan mempunyai anak-anak yang ramai menjanjikan kebahagiaan? Ini satu persoalan besar. Masa kahwin semua nak anak, semua berusaha untuk mendapatkan zuriat keturunan. Tapi adakah dengan ada anak-anak yang ramai, anak-anak yang pandai, anak-anak yang hebat jawatannya, maka anak-anak ini akan menjadi punca-punca kebahagiaan? Tidak dinafikan bahawa memiliki anak-anak adalah satu daripada fitrah kehidupan manusia yang akan merasa seronok, rasa gembira. Itu kita tak nafikan. Ya, cuba kita tengok masa kena PKP hampir 2 tahun, tak dapat balik kampung. Ya, siapa yang masih ada ibu ayah, telefon suruh balik. Bila balik tu tengok seronok, tengok ceria. Itu fitrah manusia. Namun beranggapan bahawa dengan mempunyai anak-anak yang menjaminkan kebahagiaan, itu juga adalah satu kesilapan. Kerana kata Dr. Suqardawi, terdapat anak-anak yang menjadikan bencana kepada ibu bapanya. Tak senang tidur,
susah hati dengan sikap, perangai dan cara hidup anak-anak. Kadang mak ayah pula serabut. Tuan-tuan ada anak-anak tuan-tuan lebih maklum, ya. Ada anak-anak yang okey, alhamdulillah. Ada anak-anak yang kita tak tidur malam. Macam-macam hal ada dia, macam-macam kerenah dia. Walaupun mungkinlah tidak sampai kepada peringkat jenayah ataupun perkara yang maksiat, tapi kita risau dengan cara hidupnya. Kita risau dengan tindakan-tindakannya. Sebab apa? Sebab anak-anak ni kadang menyebabkan kita tak bahagia, tak tidur malam, tak putus-putus pula kita berdoa kat dia. Ya, jadi dikatakan bahawa tak semestinya dengan memiliki anak-anak yang ramai, yang pandai, yang bijak, yang berjawatan akan menjanjikan kebahagiaan. Baik. Bahkan ada di antara anak-anak yang membalas kebaikan ibu bapa, kasih sayang ibu bapa dengan melakukan kederhakaan. Anak-anak yang tak dengar cakap, anak-anak yang mengutamakan kawan-kawan, ya, anak-anak yang bercampur dengan kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan yang kita tak senang hati. Selagi dia tak balik rumah, kita pun tak senang duduk. Anak-anak kita yang bercampur dengan kawan-kawan yang hisap duit, hisap rokok dan sebagainya. Daripada sekolah lagi dah mula terlibat dengan benda-benda macam itu. Kita pun risau. Jadi ada di antara anak-anak yang membalas kebaikan ibu bapanya dengan melakukan kederhakaan, yang tak solat, yang menipu, yang berbohong, yang mencuri, yang terlibat dengan jenayah. Mak ayah pening macam kes yang ditangkap dan dipenjarakan. Ibu bapa menanti bila anak dia nak keluar, mana nanti dia nak hidup sampai ketua. Itu belum cerita lagi ibu ayah yang terpaksa membela anak-anak yang lahir kemudian menjadi cacat, ya, tiba-tiba dengan kemalangan ataupun dengan ujian, kesakitan. Dah tua dah 80 tahun kena bela anak umur 60 tahun yang perlu disalin pampersnya, yang perlu dimandikannya, yang perlu disuapnya. Oh, ini semua ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sesiapa yang beranggapan bahawa anak-anak itu akan menjadi punca kebahagiaan, itu satu kesilapan. Tetapi dengan memiliki anak-anak, ada unsur-unsur kebahagiaan, itu adalah biasa fitrah manusia. Bahkan ada di antara anak-anak yang membalas kebaikan ibu bapa itu, yang meminum susu ibunya, tetapi dibalas dengan racun, kejahatan. Puncanya, banyak antara salah satunya membunuh ibu bapanya untuk mendapat harta kekayaan, pusaka. Harta banyak, tapi ayah dia tak nak mati-mati lagi. Terlantar, sakit, panjang umur pula orang tua dia. Dia pun dah meningkat umur, jadi orang tua dia tak mati, tak boleh dah nak dapat pusaka. Maka tidak diberi ubat ketika dia sakit, ya, tidak dihantar rawatan ketika dia uzur, dengan harapan cepatlah orang tua dia mati, olehlah dapat harta pusaka. Jadi ini perkara yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tuan-tuan turun padang, tuan akan jumpa lah, macam-macam, ya. Beberapa hari lepas, ada seorang ibu masuk ke hospital Seremban. Anak dia kerja kerajaan, penjawat awam, tapi telah dididik oleh maknya ni supaya kedekut. Daripada kecil didik dengan kedekut. Mak dia masuk hospital minggu lepas, minggu ni. Jadi pihak hospital kata hantar pampers. Anaknya yang kerja sebagai guru kata tak boleh nak hantar, sebab dia mungkin ada close contact dengan golongan yang kena COVID. Maka diberitahu pada dia, hantarlah pakai lalamove, sebab mak masuk hospital ni memang kena bawa pampers. Dia pun ceklah lalamove, cek lalamove, nak hantar daripada Dengkil ke hospital Seremban adalah RM70 kos hantar pampers. Lalu anak dia kata mahal sangat, mahal mak duduk hospital ni. Kami NGO yang buat kerja ni, ini isu-isu yang kami hadapi. Mak tu perlu pampers.
Dia kata esok je lah. Suruh adik dia hantar. Esok apa doktor hospital kata hantar hari ni masuk hospital. Sebab sayang RM70. Bila kita tengok latar belakang, memang mak tu didik anak-anak macam tu supaya kedekut. Lagi rumah orang, tangan tu payah nak menghulurkan. Tapi hak orang nak makan free. Tapi hak diri sendiri payah. Susah. Akhirnya kawan saya pergi hantar, beli papers, start kereta daripada pagi, pergi hantar ke Hospital Seremban. Tuan bayar. Kita tanya kenapa jadi macam tu? Sebab memang mak didik macam tu. Jadi bila dah tua, mak tanggunglah anak-anak tu telah dididik supaya kedekut. Jangan duk bagi ikut orang. Jimat duit, akhirnya mak tu tanggung. Jadi sebab itu kadang-kadang pendidikan ibu bapa melahirkan kesan-kesan kepada anak. Anak dididik dalam acuan tu kan, maka anak pun tak jadi seorang pemurah. Ada duit banyak tapi tak luar. Bukan hanya dengan gajinya sebagai penjawat awam, tapi dia juga terlibat dengan bisnes-bisnes di dalam jualan di Shopee dan sebagainya, dapat keuntungan yang banyak. Tapi tak ada belas ihsan. Barulah mak tu nampak bahawa pendidikan ini menjadikan anak dia macam tu. Sebab itu dalam Islam disuruh kita dalam pendidikan ni kena bercakap dengan anak, beritahu. Bukan hanya kita buat senyap-senyap, bukan hanya datang masuk diam-diam dia duit dalam tabung masjid, anak pun tak tahu. Supaya anak-anak tahu mak ayah ni rajin di rumah, mak ayah ni rajin bagi sumbangan. Bukan nak riak pada anak. Ada orang kata, ustaz nanti jadi riak pula, anak-anak saya kata saya riak. Pendidikan anak-anak riak apa benda? Apa yang nak riak dalam pendidikan? Anak tak panggil riak. Sebab ada juga ibu yang mengadu, dia kata saya cerita kat anak saya kata mak tu suruh ceritalah ini amalan mak ni jadi riak. Riak apa? Ada pendidikan dalam rumah tangga. Jangan tuan-tuan buat derma, buat sumbangan senyap-senyap, anak-anak pun tak tahu. Kalau didik kita beritahu. Tapi bukan dengan niat berbangga-bangga, tapi sebagai satu proses pendidikan. Supaya anak tahu mak ni pemurah, bapak ni pemurah, buat susah bertolong. Supaya anak-anak dapat sifat-sifat itu dalam rumah tangga. Bagaimana keadaan anak yang membunuh bapanya untuk mendapatkan harta pusaka? Kalau dibuktikan di mahkamah bahawa dia pembunuh, maka gugur ke atasnya tak dapat memiliki harta pusaka. Kalau dibunuh, dapat dibuktikan, dia tak boleh, tak layak, tak dapat harta pusaka. Begitu juga jumlah ibu bapa yang menderita penyakit lahir dan kesesakan batin disebabkan tingkah laku anaknya. Sesungguhnya jumlahnya tidaklah sedikit. Contohnya, di mana-mana saja cukup banyak. Maka diperingatkan oleh Tuhan kepada semua ibu bapa supaya sentiasa memohon kepadanya untuk dikurniakan keluarga dari keturunan yang baik-baik. Bagaimana disebut dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka memohon doa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri dan keturunan yang menjadi cahaya mata, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pimpinan, yakni ikutan bagi orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Baik, begitu juga ibu bapa yang rasa bila anak-anak makin besar ni, tak dapat ibu bapa rasa seronok, rasa gembira dengan anak-anak ni. Sebab anak-anak tak mempedulikan ibu bapa. Anak-anak yang menyusahkan ibu bapa, maklumlah dah mereka usia emas ni, bergerak dah tak ada, tak mampu lagi nak mengurus diri macam dulu, kuat, gagah dan sebagainya, memerlukan bantuan-bantuan. Tuan-tuan tengok di hospital cukuplah. Kalau di hospital tu pasangan suami isteri dua-dua tua, isteri nak buat rawatan, tak ada siapa teman. Suami pun mata tak apa nak nampak, tubuh pun tak apa nak kuat. Dia lah pula nak kena tolak kursi roda, tak ada siapa tolong. Masuk hospital tak tahu kaunter mana nak pergi, klinik mana tak tahu nak pergi. Zaman pakai Covid ni bukan mas duduk kat itu, mas pun naik sampai kat mata pun. Tolak sana, tolak sini. Kita tengok berhenti, tak ada siapa-siapa nak tolong. Tak ada siapa nak tolong. Di usia emas, anak-anak semua sibuk. Anak-anak sibuk dengan kerja.
anak-anak sibuk dengan urusan perniagaan, maka ibu ayah ketika itu tengok pula ada pasangan-pasangan suami isteri yang lain, yang anak-anak entertain, yang anak-anak tolong, yang anak-anak bantu. Bayangkan perasaan suami isteri yang tua yang tidak dilayan berbanding dengan pasangan lain yang mereka lihat anak-anak mereka membantu, menolong dan sebagainya. Tak payah pergi jauh, tuan-tuan pergi ke hospital dan boleh dapat jumpa, dapat tengok. Ya. Jadi ini adalah orang kata kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kadang-kadang duduk di hospital nak pergi bilik air, tak ada orang nak tolak, malulah laki dan perempuan. Suami nak masuk tandas laki, isteri nak masuk tandas perempuan, siapa nak tolak? Ini dah berlaku, kita boleh tengok depan mata kita sendiri. Masa tu baru terkenal kenapa anak-anak tak tolong, anak-anak tak bantu, anak-anak ramai. Ya. Maka kata Dr. Sokotowi, maka jadilah penyakit-penyakit batin, mengenangkan tingkah laku dalam oleh anak-anak sendiri. Jadi hilang kebahagiaan, hilang rasa ketenangan. Mula malulah nak tahu kita ni betul-betul sampai ke tahap tu. Tengoklah anak-anak kita macam mana. Kalau minta tolong, mudah tak dia tolong? Mudah tak dia sambut? Mudah tak dia bantu? Mudah tak dia datang? Jadi kita kena tengok. Padahal kalau kita kerana anak sanggup buat apa saja, ya, sanggup ambil cuti jaga anak ketika sakit, macam-macam. Anak masuk hospital, ambil cuti jaga anak. Tapi anak sanggup dah ambil cuti jaga kita. Semuanya bergantung macam mana kita membentuk rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Kita sedia maklum, Nabi Zakaria boleh anak umur 90 tahun. Dan ketika dia boleh anak, ini Nabi Yahya, dia pun tak sihat dah, tak kuat dah. Sehingga dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya, wahai Allah, rambut aku ni dah putih, berubah. Sendi-sendi aku ni dah lemah, sakit-sakit sendi dah. Nabi Zakaria dah sakit-sakit sendi dah, tak larat dah. Tapi aku teringin anak seorang, Zuriat. Belum dia mengangkat kepala daripada sujud ini, Allah makbul doa dia. Jadi bila boleh Nabi Zakaria, boleh anak Nabi Yahya, dah 90 lebih. 90 lebih ni dalam keadaan belum dapat anak, dia dah sakit-sakit lutut dah, sakit-sakit sendi dah, tak larat dah. Jadi dengan adanya Nabi Yahya ni sentiasa ikut Nabi Zakaria alaihissalam. Sebab Nabi Zakaria ni mengajar kitab Taurat. Jadi kena ajar kitab Taurat tu kepada Nabi Yahya. Sebab dia tu seorang Nabi, itu seorang Rasul, maka panduannya adalah Taurat. Siapa ajar? Nabi Zakaria lah ajar. Maka Nabi Yahya ni ikutlah ke mana saja, apa dia pergi, bagi hikmat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sesungguhnya Yahya itu adalah anak yang soleh. Tuhan beritahu Yahya tu anak soleh. Apa anak solehnya? Iaitu berhikmat kepada orang tuanya. Jadi tanda-tanda anak soleh salah satunya memberi hikmatlah. Memberi hikmat kepada orang tua, itu tanda anak soleh. Menggembirakan orang tua, itu tanda anak soleh. Mendoakan orang tua, itu tanda anak soleh. Maka oleh sebab itu kita kena tengok balik, adakah anak-anak kita menjadi punca kebahagiaan, ataupun anak-anak kita menyebabkan kita pula rasa hati yang tidak tenang, hati yang tidak bahagia. Jadi rawatannya bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita kaum muslimin untuk tidak tinggal doa ini. Sebab anak-anak ni boleh berubah, boleh berubah. Maka Tuhan kata, bacalah doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ada baca doa ni, surah Furqan ayat 74. Wahai Tuhan kami, kurnia kepada kami isteri-isteri dan keturunan yang menjadi cahaya mata, dan jadikan kami pemimpin, yakni ikutan bagi orang yang melihara dirinya daripada kejahatan. Jadi doa ni kita baca. Sebab manusia ni boleh berubah. Mungkin anak kita dulu jahat, dia boleh berubah jadi baik. Ya, dia boleh jadi baik. Mungkin dah tangkap masuk penjara, jahat sangat, masuk penjara, tangkap, hukum penjara 10 tahun.
Dia keluar tengok hafal Quran 30 juzuk. Kita ada duduk 2 penjara tak hafal. Kita tak tahu. Masa tu anak tu jadi orang yang hafal Quran, tak tahu nak buat apa duduk dalam tu, baca Quran dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita baca doa ni supaya bukan sekadar anak kita menjadi anak yang soleh, tapi keturunan. Bukan anak kita tak jadi soleh, tapi cucu kita jadi soleh, cicit kita jadi soleh. Mana kita tahu? Kita ni pun tuan-tuan, jadi orang suruh orang masjid ni, mungkin bukan kerana doa kita sendiri, wallahualam, kita pun tak tahu. Mungkin doa mak ayah kita kan, itu pun hajapra dulu. Kalau kenalkan zaman kita tu, tapi kenapa Tuhan bentengi kita daripada maksiat besar? Mungkin doa mak ayah kita. Mungkin bukan doa mak ayah kita, kalau mak ayah kita pun tak pandai, tak cerdik sangat. Tapi mungkin datuk kita, mungkin moyang kita. Kita tahu. Mana kita tahu? Makin dilazimkan sentiasalah berdoa-doa ini supaya dapat isteri, dapat anak-anak dan keturunan. Keturunan ni keturunan orang-orang soleh. Maka nak jadi bahagia dan dapat ketenangan, dapatkan perhatian Allah, tak ada cara lain, iaitu doa. Kita nak perhatian Allah, doa. Sebab doa ni komunikasi kita dengan Tuhan. Begitu juga dalam doa ini minta menjadi ikutan bagi orang yang menjaga diri dari kejahatan. Maksudnya apa? Biarlah diri kita, isteri kita, anak kita ni, kalau diikut orang baik-baik, diikut orang yang betul-betul, diikut orang yang boleh membawanya ke syurga. Ya. Sebab kita ni manusia kan bercampur macam-macam. Kita tak tahu apa ada kat luar, mana kita tahu. Anak kita bercampur macam-macam, kita pun tak boleh nak kawal. Ada kalanya kawan-kawan dia baik, ada kalanya kawan-kawan dia bermasalah. Mana kita tak tahu. Dia berkahwin, mungkin isterinya baik, mungkin isterinya pun tak apa nak baik, masalah. Ini semua pendidikan dalam rumah tangga yang kita beri perhatian besar. Sebab tu Quran dia datang cerita pasal pendidikan rumah tangga. Setelah kita didik, setelah kita bagi makan, sebagai ibu ayah, kita jadi tanggungjawab lah. Bagi nafkah zahir pada anak, itu tanggungjawab kita. Bagi pendidikan pada anak-anak, itu tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab pusat zakat, itu tanggungjawab ibu ayah. Anak nak belajar, takat tak cukup, tak boleh, okey, tak apalah, kita minta tolong. Tapi bukan 100% dengan bantuan zakat, tak macam tu. Ini anak ramai, betul, harap semua pusat zakat, mana boleh. Ibu ayah lah. Lainlah dia tu ditimpa kecelakaan, kemalangan, hilang upaya. Ini sihat walafiat, tubuh kuat, peluang pekerjaan banyak, tapi kata, oh harap pusat zakat, mana boleh macam tu. Rumah pusat zakat bayar, anak pusat zakat bayar, belanja bayar, sekolah pusat zakat bayar. Ini apa cerita ni? Bukan itu tugas ibu ayah, tanggungjawab nafkah. Ya, zahir tu. Tak cukup cerita lain. Tak cukup cerita lain. Tapi bukan semua dipikulkan atas pusat zakat. Baru ni saya telefon pusat zakat yang di dalam Pulau Pinang. Saya telefon dengan pengarah dia, CEO dia. Nak jumpa pun tak boleh. Dia kata, Ustaz, tak boleh nak jumpa Ustaz, sibuk yang amat sangat nak bantu orang-orang yang terlibat dengan COVID-19. Tak boleh nak jumpa. Setahun tak boleh nak jumpa. Memang tak pandang tangan. Maklumlah bila ditimpa dengan COVID-19 ni, orang hilang pekerjaan dan sebagainya. Yang duk terima tu satu hal dah, ini baru, golongan baru yang tak pernah ditimpa dengan kesusahan. Tak boleh nak jumpa. Ya. CEO Pusat Zakat Pulau Pinang tu duduk di, asal duduk di Terah Jenang ni, dipindahkan ke Pulau Pinang jadi CEO. Tak boleh nak jumpa. Ya. Sebab ada golongan baru yang terima zakat, ada golongan baru yang terkesan. Jadi kita salah faham, kita teringat bahawa anak kita berhak dapat zakat. Ya, berhak sebagai asnaf, berhak, tetapi bukan 100%. Lagi ada mak ayah kena kerja, kena usaha. Sekarang ni kerja banyak.
Kita ni kerja memang banyak, tak cukup. Saya buat satu survey dengan restoran-restoran yang berada di Bandar Baru Bangi, ya, memang tak cukup kerja. Semua restoran yang saya buat survey, semua kata tak cukup kerja. Restoran Melayu ke, restoran mamak ke, semua sama je. Semua kata tak cukup bekerja. Mengalu-alukan, tapi tak nak orang kerja. Kilang tak cukup bekerja. Pasar raya tak cukup bekerja. Semua tak cukup kerja. Tapi orang terima zakat banyak tu juga. Masalah ni. Orang terima zakat bertambah, kerja banyak. Gaji 1,500 pun tak nak kerja. Ya. Kerja sekejap hari pun tak nak. Ada tempat yang menjadikan tempat tinggal, tak nak kerja. Dia nak bakul makanan. Sebab dah bagi kebiasaan hari itu kita bagi bakul makanan. Sekarang minta bakul makanan. Bakul makanan apa lagi? Dah tak ada PKP. Kena kerja lah. Tak cukup tu cerita lain, kena kerja. Anak-anak muda tak nak kerja. Sanggup datang daripada Johor, duduk di Selangor, sewa bilik yang sudah berkahwin. Minta duit RM50 ni, isi minyak. Ada boleh, saya tak kerja je. Tak kerja tu, saya bagi tempat. Jadi anak-anak yang macam ni merungsingkan mak ayah. Dia akan merungsing. Makan macam mana nak bahagia? Kan mak ayah nak bahagia. Susah hati kan? Tuan-tuan, ada anak-anak susah hati. Susah hati kalau anak ni pas semayang duk ingat nak doa ke anak. Dapat gaji nak ingat bagi duit ke anak. Hari cuti teringat nak tengok anak. Pusing macam tu. Maka sebab itu disuruh kita berdoa. Selain daripada kita usaha, jangan lupa doa. Minta pada Allah supaya anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, menyejuk mata hati, ya. Dan ikut jalan betul, ikut pimpinan yang betul, ikut panduan yang betul, supaya dapat memelihara diri daripada kejahatan. Betul, kejahatan ni dia datang macam-macam bentuk. Iaitu hasutan daripada kawan-kawan, hasutan daripada dunia, salah campur kumpulan kawan-kawan dia yang mungkin terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tak bermoral ataupun maksiat. Anak kita pun kena cekup sekali nanti. Ini bahaya ke ni bahaya? Kalau dia campur dengan orang isap web, ya, orang duk pakai mask takut kena COVID, dia selamba dia buka bagi isap web. Ya. Mak ayah pun tak tegur. Orang duk berkorban untuk mendapatkan kesihatan yang baik, dia mengorbankan dirinya. Mak ayah tak ambil perhatian. Akhirnya dia akan tanggung masalah. Sebab tu bila Quran suruh kita doa, doa ni mesti selari dengan action. Doa mesti selari, bukan doa anak terlibat dengan orang jahat dia tak peduli, anak terlibat dengan benda-benda maksiat dia tak peduli, anak campur dengan golongan yang tak betul dia tak peduli, maka tak selari. Ini kesilapan kita pula. Ya, kita berdoa tapi tak selari dengan tindakan. Tindakan dengan Tuhan minta nak dapat kebaikan, tapi action itu tak selari. Bila tak selari, tak betul lah. Kenapa Tuhan tak makbul? Manalah makbul, tak selari apa yang kita minta dengan apa yang kita buat. Maka oleh sebab itu berdoalah dengan cara yang betul. Baik, tengok satu tajuk sikit lagi. Adakah pengetahuan dan teknologi pula yang menyebabkan manusia mendapat kebahagiaan dan ketenangan? Adakah ilmu dan teknologi yang berjasa besar kepada manusia, yang mendekatkan yang jauh, yang memudahkan hal yang sulit, dapat menjamin kebahagiaan manusia? Seorang penjaga barat, di samping pandangan yang bersifat materialistik, dalam mengambil satu kesimpulan bahawa manusia dalam perjuangannya dengan alam sesungguhnya telah mencapai kemenangan dengan senjata ilmu pengetahuan. Tetapi dalam perjuangan melawan nafsunya sendiri belumlah mengarah kemenangan. Sedangkan senjata ilmu pengetahuan itu pula tidaklah dapat menolongnya. Diakuinya bahawa agamalah yang dapat dijadikan kawan dalam perjuangan ini di dalam melawan pengaruh nafsu. Baik, dalam zaman kita lah ni, zaman ada macam-macam teknologi, ilmu pengetahuan, ya. Zaman kita lah, bukan zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada kipas, handphone, kamera, handphone, tak ada. Zaman kita semua ada. Boleh buat WhatsApp call percuma, video call. Sekarang Google Meet,
Warga Mas pun pandai dah Google Meet. Sambil kita duduk kuliah, dia duduk tekan, dia tukar background, dia senyum seorang-seorang. Makcik-makcik pun tukar background, pandai betul dia senyum. Seronok dia tengok background tukar. Tengah kuliah, background pantai. Bayar pantai Port Dickson. Teknologi, boleh dengar. Nak belajar Quran pun, Google Meet. Sazah-sazah pun pakai Google Meet, senang. Boleh ajar pelajar-pelajar, senang. Jadi tak ada alasan lagi kata tak ada orang nak ajar. Kuliah macam-macam, topik macam-macam, bahasa kat internet boleh tengok. Bahan rujukan macam-macam boleh baca. Persoalannya, adakah dengan adanya teknologi ini manusia bahagia? Ini persoalan Dr. Yusuf Qudai Bakir. Dengan ada macam-macam teknologi bahagia? Ataupun makin tak bahagia? Masa habis di banyak dalam WhatsApp group. Pencin-pencin pun buang masa dekat WhatsApp group, scroll. Macam-macam group ada kat phone tu. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, alumni ni, alumni tu, taman ni. Macam-macam, penuh. Habis masa. Dia baca WhatsApp group punya macam-macam, nak komen lagi, nak tulis lagi, nak komplain lagi. Quran tak ada baca. Ilmu agama tak ada belajar. Buang masa. Ya. Jadi soalan dia kata, adakah dengan ada teknologi yang berkembang ni, manusia itu menjadi bahagia kalau kita bahagia? Kita tanya diri kita tu lah, dengan ada teknologi ni, kita makin bahagia kan makin tak bahagia? Fikir duduk sekejap. Ada orang tak bahagia. Ada orang bahagia. Sebab apa? Dengan ada teknologi, dia dapat macam-macam ilmu. Macam-macam boleh belajar. Tapi ada orang, dia lagi tak bahagia. Tak sabar. Ya? Gaduh dalam WhatsApp group. Nak share yang bukan-bukan. Nak sindir sana, nak sindir sini. Nak komen yang bukan-bukan, yang bukan kita punya bidang pun nak komen juga. Habis buang masa. Maka kata seorang ahli punjaga barat, dia kata manusia ni dalam dunia ni, dalam memperjuangkan keperluan-keperluan dunia, dalam mencari perkembangan penciptaan baru, manusia memang hebat, cepat. Memang cepat, macam-macam dah. Ya. Bandingkan kita dengan Indonesia, cukup dah. Indonesia sudah ada drone yang boleh seorang naik. Dah ada drone yang seorang boleh naik. Dah buat testing dah. Kita tak ada apa lagi. Tukar Perdana Menteri tak habis-habis. Berapa kali tukar Perdana Menteri, harga barang naik. Kita tahu import ayam. Kalau kita compare dengan Indonesia, wah jauh dah mereka. Macam-macam dah mereka cipta. Di sudut teknologinya lah, mereka dah ke depan lah. Kita ni masih lagi melantik penasihat-penasihat yang ada diberi duit, tak ada kerja. Ya, orang tak ada makan, orang tak ada kerja, makanan harga naik. Lantik penasihat. Kalau dengan lantik penasihat-penasihat ni boleh turunkan harga barang, okey ya. Kita ke belakang, kita dah jauh ke belakang, tertinggal jauh. Tak usah banding dengan orang lain, banding dengan Indonesia, kita dah tertinggal jauh. Banding dengan Vietnam, semalam saya satu laporan, kita pun sudah ke belakang berbanding dengan Filipina. Yang terbaru Filipina, kita dah jatuh lah. Baik, teknologi ini memang manusia berlumba-lumba. Manusia buat macam-macam, itu tak dapat dinafikan lah. Dia kata ini dah kehidupan di dunia ni macam tu. Tetapi dalam kehidupan manusia, dalam melawan nafsunya sendiri, manusia ni tak boleh bergantung dengan teknologi. Manusia dia bergantung dengan agama, panduan agama. Agama lah menjadi panduan manusia. Yang ini manusia lemah. Sebab tu kes-kes yang bunuh diri, jenayah berlaku. Sebab apa? Manusia dia hebat, pandai, bijak, tapi tiba dengan pembunuhan, tiba dengan salah guna kuasa, tiba dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Kerana nak kaya cepat, dapat keuntungan dengan cara yang mudah, memiliki harta yang kita pun tak boleh nak bayang. Kalau dia kata 80 juta duit, macam mana nak bayang? Kita tak pernah tengok sejuta, tak ada tengok. Banyaknya duit, cashnya 80 juta. Bukan RM, Sing dolar yang disimpan di bank di Singapura. Tuan-tuan boleh nak bayang 80 juta. Kalau kita susun dalam suruh dia tinggi mana?
Kita tak nak, tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayangkan. Sebab dia kata manusia ni kalau dia tidak ada agama, maka dia tak boleh kawal nafsu. Memang betul, dia tak boleh kawal nafsu. Dia akan jadi tamak, dia akan jadi melojoh, dia akan ambil harta dengan cara yang batil, dia tak peduli. Ya. Maka dia kata agamalah yang boleh mengawal diri manusia. Ni siapa cakap ni? Dia bukan orang Islam cakap ni. Kata Dr. Qurtawi ni pandangan barat. Dia kata kalau manusia tu nak selamat, agamalah sepatut dijadikan kawan. Sebab agama ni tak menjadikan manusia seorang yang tamak, mengambil sesuatu dengan cara yang salah. Baik, kalau begitu, di manakah terletak kebahagiaan? Kebahagiaan itu sebenarnya terletak dalam diri manusia itu sendiri. Bahagia bukan dalam harta yang banyak, bukan dalam kekuasaan dan kemuliaan, bukan dalam memperoleh berbagai macam kesenangan dan juga kemewahan, bukan pula dalam ilmu pengetahuan tentang kebendaan. Kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang ini tidak dapat dirasa, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dihitung dengan jumlah angka-angka, tidak dapat disimpan dalam gudang, tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, pound dan juga dolar. Kebahagiaan itu satu hal yang dirasakan oleh manusia di dalam batinnya, iaitu bukan didatangkan dari luar. Dengan memiliki jiwa yang bersih, hati yang tenteram, fikiran yang lapang dan perasaan yang tenang. Pada hakikatnya, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tumbuh dan bersemi di dalam diri manusia dan bukanlah didatangkan daripada faktor-faktor luaran. Baik, Dr. Qurtawi menegaskan bahawa janganlah kita tersilap langkah dengan menganggap bahawa kebahagiaan itu datang dalam harta yang banyak. Yang kedua, jangan kita merasakan bahawa kebahagiaan itu datang dengan memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Dengan ada jawatan, dengan ada pangkat, dengan ada posisi-posisi yang luar biasa, kita bahagia. Tak bahagia, disumpah seranah oleh orang di dalam doa-doa. Jangan main-main. Ya. Dapat kedudukan, dapat posisi, dapat jawatan. Tapi kalau orang bawa sumpah seranah macam mana? Rakyat sumpah seranah macam mana? Itulah ditakuti oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata bagaimana nanti aku nak jawab di hadapan Allah kalau rakyat aku mengadu kepada Tuhan. Bila rakyat aku kata aku ni seorang pemimpin yang tak pedulikan pasal rakyat, nanti aku nak jawab apa dengan Allah? Jika pada waktu malam Umar mendengar rintihan seorang ibu yang mengatakan khalifah tak peduli pasal kami, takutnya Umar Al-Khattab bergegar imannya. So paginya dia angkut gandum di belakangnya, ditahan oleh pegawai-pegawainya. Biarlah kami yang angkut, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, jangan aku angkut. Lalu pegawai-pegawainya menahannya, wahai Amirul Mukminin, biar kami angkut, kamu jalan je. Umar kata tidak. Adakah kamu akan memikul dosa-dosa aku pada hari kiamat nanti? Takutnya doa orang-orang miskin, orang-orang yang dianiaya. Umar pikul gandum bagi hantar seminggu. Takut doa orang-orang yang dizalimi. Bila orang tu mengadu kepada Allah, ayam. Jadi kita ni orang beriman macam itulah takut. Bila kita ada jawatan, kita ada kuasa, kata jangan sampai orang di belakang kita menyumpah seranah kita ataupun mengangkat tangan doa kepada Allah. Jaga kena kita nanti, kena jawab di hari akhirat. Begitu juga dikatakan bahawa kekayaan itu, kebahagiaan itu bukanlah dengan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Ada profesor emeritus, profesor dan sebagainya, bahagia kan? Belum pasti. Baru ni saya jumpa beberapa profesor. Bertanya apa yang Prof harapkan? Tak sabar nak pencet. Tak sabar nak pencet, ingatkan nak duduk situ. Kenapa? Tak larat dah nak pencet, nak pergi melancong. Kita ingat dah jadi profesor tu bahagia dah, tunggu nak pencet. Tak nak dah duduk dalam dunia tu, nak pergi melancong, nak pergi berjalan. Tak bahagia juga. Kita ingatkan dia dapat jawatan profesor tu dah bahagia. Tak bahagia. Ya. Dan juga dikatakan kebahagiaan itu sesuatu yang tidak dapat dibeli dan tak dijual kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dirasa dalam diri seseorang itu, di dalam batinnya.
Nak bahagia tuan-tuan, bersihkan hati. Terima seadanya apa kurniaan Allah. Hidup dengan penuh qanaah. Bersihkan hati dengan istighfar. Minta pada Allah dicampakkan ketenangan. Barulah kita boleh beribadat. Iaitu bagaimana? Dengan jiwa yang bersih. Bersihkanlah jiwa. Sucikanlah jiwa. Carilah ketenteraman di dalam hati. Sama ada dengan melihat keindahan ciptaan alam. Berjalanlah, bermusafir lah. Tengok pantai, tengok gunung, tengok lautan, ya? Tengok bukit bukau. Kadang-kadang ia boleh mendamaikan. Pergilah. Carilah sesuatu yang boleh menenteramkan hati. Fikiran yang lapang. Jangan duk fikir sangat benda-benda yang kita tak boleh nak buat. Jangan duk fikir yang bukan-bukan. Jangan duk serabut kepala otak kita. Ya, kadang-kadang terlalu fikir ni, fikir itu serabut. Atau duk fikir yang bukan-bukan. Dan memiliki perasaan yang tenang. Perasaan tenang, dapat keterangan dengan zikrullah. Maka kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Syukurtawi, dia kata kebahagiaan sesuatu yang hidup dalam tubuh manusia. Jadi perlu disirami lah. Mungkin hari ini kita bahagia, esok tak bahagia. Mungkin dulu kita bahagia, sekarang tak bahagia. Jadi bagaimana? Dia kata kebahagiaan itu sesuatu yang perlu disemai, disirami, supaya kita hidup dengan penuh rasa ketenangan, dapat kebahagiaan dalam diri manusia. Dan ingatlah, kata Dr. Syukurtawi, kita tidak akan dapat kebahagiaan daripada luar. Faktor-faktor luaran ni tidak boleh menjamin kita bahagia. Yang menjamin kita bahagia adalah faktor dalam diri kita sendiri. Jadi kita lah usaha macam mana kita nak bahagia. Jangan harap orang lain yang akan membahagiakan kita. Jangan harap kita ada kereta besar, dia akan bahagiakan kita. Jangan harap kita ada rumah besar, dia akan bahagiakan kita. Jangan harap kita ada anak ramai, dia akan bahagia. Bahagia ni dalam diri kita. Kita yang kena hidupkan, dia kena suburkan, dan kita kena cari, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, habislah kita bab tu. InsyaAllah saya berhenti di sini. Nanti kita tengok adakah suami dan isteri menjadi punca-punca kebahagiaan kepada kuliah kita akan datang, insyaAllah. Sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.